Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabil kiram wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Summa ila walidina wa masyayikhina wal muallimin wal muallimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati kafatan ammah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراط المستقيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا فعلا وقولا وعملا صالحا اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاءنا اللهم رب يسر ولا تؤسر رب التمم بالخير اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Baik, alhamdulillah, tamu sekali yang dihormati ahli jawatan kuasa surau Parit Pelampung, seterusnya kepada tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, seterusnya kepada tuan-tuan, puan-puan, haji-hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali mari kita merafakkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan terus memberikan kita pelbagai nikmat dan kesempatan untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita mengimarahkan muka bumi ini dan mengimarahkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pada malam yang mulia ini kita dapat duduk di dalam majlis ilmu. Semoga dengan berkat duduk dalam majlis ilmu ini kita mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala di akhirat-akhirat, di hari akhirat kelak, yang tiada naungan yang paling utama melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah taala. Amin. Tayyib, maka kita teruskan pengajian kita tuan-tuan puan-puan ibu ayah, iaitu kita, berpandukan kepada kitab Praktikal Solat Sempurna karangan Al-Fadil Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullahu taala. Maka pada kelas yang lepas kita selesai membicarakan berkaitan dengan salah satu rukun dalam rukun-rukun solat, iaitu berkaitan dengan tahiyat akhir. Yang mana pada kelas yang lepas kita bicarakan berkaitan dengan sunat hai'ah, iaitu meletakkan tangan di atas paha ketika bacaan tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Kemudian kita bicarakan juga berkaitan dengan macam mana cara tangan tersebut ataupun jari tersebut. Itu pun kita dah bicarakan. Okay, apabila kita menyebutkan perkataan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengangkat jari telunjuk, kemudian jari tengah, jari ibu jari itu kita dah bicarakan ada 3 situasi ataupun 3 keadaan yang disebutkan oleh para ulama di mana nak letakkan. Pendapat yang pertama mengatakan letak di pangkal, maksudnya di bawah sekali di bahagian ibu jari telunjuk. Kemudian pendapat yang kedua pula mengatakan letak di jari tengah, di tengah-tengah jari tengah kita letakkan di situ. Pendapat yang ketiga pula menyebutkan bahawa kita pegang di hujung jari tengah. Itu semua berasaskan kepada hadis yang mana seorang sahabat mengatakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katakan bahawa baginda Nabi membentukkan tangan seperti nombor, seperti 53. Maka itu telah kita bahaskan pada kelas yang lepas. Tayyib, maka seterusnya kita bicarakan juga berkaitan dengan ketika kita membaca tahiyat akhir, sunatnya kita pandang mata kita di mana? Kita pandang di jari kita. Sunatnya kan, kalau yang tempat lain pada rukun-rukun yang lain sunatnya kita pandang dekat tempat sujud.
Namun dekat waktu tahiyat akhir, sunatnya yang utama kita pandang di jari telunjuk kita. Itu sunatnya. Okey. Kemudian kita bicarakan juga berkaitan dengan sunat kita membaca doa selepas membaca tahiyat akhir. Sunatnya. Okey. Antara yang kebiasaan yang diamalkan iaitu doanya yang kita dah bicarakan, kita dah syarahkan sedikit penting doa tersebut, iaitu doanya yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa azabil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maka selesai kita dah bicarakan perkara tersebut dalam kelas yang lepas. Maka pada malam ini kita masuk rukun yang kedua terakhir, dan insya-Allah rasanya sempat untuk kita terus selesaikan rukun yang terakhir pada malam ini. Baik, pada yang ada kitab kita masuk pada muka surat 125. Baik, muka surat 125 iaitu membicarakan tentang rukun ke-12, memberi salam. Baik, langkah ke-59 iaitu kemudian mengucapkan salam yang pertama. Okey. Mengucapkan salam yang pertama. Okey, sebelum tu tuan-tuan mungkin perasan dekat bawah tu, okey, dia ada buat nota kaki sedikit. Okey, pengarang ada tuliskan nota kaki kat situ, ada nombor 184. Kita baca. Ada kala poin kat situ penting, apa yang dikarangkan, apa yang ditambah oleh pengarang. Pengarang katakan, keterangan dekat bawah tu dikatakan, dalam beberapa kitab dinyatakan bahawa sunat hai'ah berniat keluar daripada solat setelah memberi salam yang pertama, untuk mengelakkan daripada pendapat yang mengatakan berbuat yang sedemikian itu adalah wajib. Okey, dalam pendapat rujuk kepada kitab Bughyatul Tullab. Kemudian di dalam kitab Al-Mu'tamad dinyatakan bahawa sunat ketika memberi salam pertama berniat memberi salam kepada sesiapa sahaja yang berada di sebelah kanan, termasuklah malaikat, orang Islam dan di kalangan jin Islam. Demikian juga sunat ketika memberi salam kedua berniat memberi salam kepada sesiapa sahaja yang berada di sebelah kirinya. Okey, ini tambahan terlebih dahulu yang dituliskan oleh pengarang berkaitan dengan ada beberapa perkara sunat yang disebutkan ketika memberi salam. Okey, kita ulaskan terlebih dahulu dalil dulu tentang memberi salam. Okey, kita masuk dulu pada muka surat 126. Okey. Dalil yang menunjukkan bahawa salam itu, memberi salam itu adalah wajib. Dalilnya hadis daripada Abu Humaid As-Sa'di. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yara bayadha khaddihi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Okay. Maka jelas kat sini tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, bahawasanya jelas kat sini bahawa baginda Nabi baginda Nabi akan menyampaikan salam. Kat sini dalam hadis ni secara tak langsung tunjuk ke arah mana salam tersebut, kemudian sampai arah mana baginda Nabi buat salam tersebut, dan apakah kalam yang digunakan dalam salam tersebut. Yang pertama, baginda Nabi akan menghadapkan paling wajahnya ke sebelah kanan. Okey, itu yang pertama, dan itu adalah yang wajib. Okey, yang wajibnya adalah sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu dah masuk hukumnya sunat. Sebab tak dapat tidak, paling kurang salam dalam salamnya dekat dalam rukun solat kita adalah satu kali. Itu yang wajibnya. Kemudian baginda Nabi menghadap ke sebelah kanan wajahnya sehinggalah sahabat ni Abu Humaid As-Sa'di dikatakan sehingga nampak keputihan pipi baginda. Jadi kita nampak bahawa para sahabat bila nak sampaikan tu, para sahabat ceritakan tu, para sahabat duduk dekat bahagian belakang, kan? Sebab para sahabat jadi makmum, kan? Jadi secara tak langsung kita membayangkan juga bahawasanya baginda Nabi akan paling kat sini, dan sehingga para sahabat nampak pipi Nabi. Pipi Nabi bermakna apa? Baginda Nabi paling tu sehingga kan kita boleh katakan, mudah kata, pandangannya tu kalau daripada sisi kita ni ke sisi ni kita tu lebih kurang 90 darjah. Betul-betul Nabi pandang ke sebelah kanan sehingga nampak pipi. Kan ada beza kalau kita sekadar paling sikit, betul tak? Kalau kita sekadar paling sikit saja,
para sahabat mungkin tak nampak pipi Nabi kan. Bila para sahabat kata nampak hadis ni, ni pentingnya hadis ni betul-betul mendalam para ulama membicarakannya. Perkataan tu ada perkataan bayadha khaddihi, iaitu terlihat keputihan pipinya. Di mana para sahabat sampai nampak warna pipi Nabi warna pipi Nabi yang putih tu, yang cerah, para sahabat nampak perkara tersebut. Jadinya para ulama, guru-guru kami pun mengajar, mudah kata kita nak faham macam mana bila kita bagi salam tu, Assalamualaikum warahmatullah. Sehingga mata kita boleh nampak kita punya bahu. Itu yang sempurnanya. Okay? Sebab kalau kita nak paling, kita pun tak tahu nak paling sampai mana. Ya tak? Kan dah terlebih-lebih paling sampai orang belakang pun kita paling. Kan dah melebih-lebih kan. Jadi sunnahnya sampai tahap bahu kita, yang kita nampak bahu. Okay? Kemudian kiri pun sama, sampailah kita nampak bahagian bahu kita. Itulah yang sempurnanya. Baik. Tayyib. Kemudian lafaznya ini yang sepakat ulama dalam mazhab menyebutkan, dalam mana-mana mazhab menyebutkan kalimahnya adalah Assalamualaikum warahmatullah, sampai situ. Okey. Walaupun ada dalam, nanti kita akan tengok ada riwayat lain ada menyebutkan sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga riwayat lain. Tapi riwayat yang lebih kuat, inilah riwayatnya, iaitu kita sebut Assalamualaikum warahmatullah. Itu sahaja. Okey. Baik, seterusnya. Okey. Hadis yang lain juga menyebutkan, hadis daripada Wa'il bin Hujr, innan nabiyya kana yusallimu an yaminihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Nabi SAW memberi salam ke sebelah kanannya dengan menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebelah kirinya dengan menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun sama, yang mana para ulama memberikan pendapat. Ada pendapat yang kata sampai wabarakatuh, ada pendapat kata sampai warahmatullah. Okey, tapi kebanyakannya yang kuat mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian caranya pula ulama Syafi'iyah juga mengajarkan kita macam mana yang cara yang terbaik. Kan ada macam-macam pendapat juga. Ada orang kata bila kita sebut Assalamualaikum tu, bila kita sebut Assalamualaikum tu, wajah kita tu dah paling ke kanan siap-siap ke, ataupun kita pandang ke atas ke, ataupun kita pandang ke bawah. Maka disebutkan yang sempurnanya, yang solat yang disebutkan oleh dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, iaitu bila kita yang terbaiknya Assalamualaikum, kita pandang di hadapan. Okey, hadapan, bukan di bawah hadapan. Assalamualaikum warahmatullah. Bila paling ke kanan baru kita sebut warahmatullah. Kemudian paling semula ke depan Assalamualaikum warahmatullah. Gitu. Itu yang terbaik ataupun yang sempurna ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tak perlu sampai tunduk. Ada juga orang buat Assalamualaikum warahmatullah. Kan? Assalamualaikum warahmatullah, dia tundukkan kepala dia. Maka tak perlu tunduk, hanya sekadar kepala tu hanya paling saja. Okey, hanya pandang di hadapan dan ke kanan, gitu saja. Okey. Jangan berlebih-lebih. Kalau tunduk ini takut nanti dah masuk pula nanti bab batalkan solat, iaitu pergerakan lebih tiga kali. Dah tak pasal-pasal batalkan solat. Pun sama juga dalam memberi salam, jangan berlebih-lebih juga daripada sudut bahagian dada. Kita dah tahu bahawasanya antara syarat sah solat adalah mesti dada menghadap ke arah kiblat. Jadi waktu bagi salam tu dada tu tak payah gerak sekali kan. Assalamualaikum warahmatullahi seboleh-boleh punya kan. Assalamualaikum warahmatullahi dengan dada-dada sekali gerak, tak apa, tak perlu. Sebab kalau dah berpaling dada, secara tak langsung kita dah berpaling daripada arah kiblat, dan bila dah berpaling daripada arah kiblat boleh bawa kepada batalnya solat, sebab tak cukup pada syarat-syarat sah solat. Okey, jadi yang berpalingnya hanya muka sahaja. Boleh faham tuan-tuan ibu ayah? Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, baik, seterusnya kita teruskan muka surat 127. Okey. Okey, baik. Jari telunjuk mesti tetap diangkat sehingga selesai salam yang kedua. Okey, ini sebahagian pendapat yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Okey, tak silap ni soalan ni, ada soalan ni minggu lepas soalan ni, kan? Okey, jari telunjuk mesti tetap, okey, ada dua pendapat. Yang pertama kata jari telunjuk mesti tetap diangkat sehingga selesai salam kedua. Bermakna selepas salam kedua barulah jari telunjuk tersebut dibuka. Okey, tangan sebelah kanan tu dibuka. Ada juga pendapat mengatakan sebelum bagi salam pun dah boleh
dah boleh lepaskan jari tangan. Okey. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus solati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Ni dalil yang menunjukkan wajib memberi salam. Yang mana Nabi katakan pembuka solat ialah kebersihan, ataupun kita panggil at-tuhur tu maksudnya bersuci. Kan kita ambil wuduk, tu maksudnya at-tuhur. Kemudian dan yang mengharamkannya daripada berkata-kata adalah takbir, iaitu kita takbiratul ihram. Tu mengharamkan kita daripada melakukan perkara yang batalkan solat. Dan yang menghalalkannya untuk berkata-kata adalah salam. Maksudnya kan bila kita takbiratul ihram, istilah takbiratul ihram tu mengharamkan semua perkara yang diharamkan dalam solat, berkata-kata, makan, minum dan sebagainya yang lain-lain. Maka bila start boleh halal pula kita boleh berkata-kata, boleh makan dan minum selepas memberi salam. Di mana kat situ kita faham jelas Nabi katakan penutup solat mestilah dengan salam. Maknanya kalau orang tu dah solat 4 rakaat sekalipun, dah solat dah tahiyat akhir dia dah baca dah, tiba-tiba dia tak bagi salam. Contohnya terkejar-kejar sangat, apa dia kejar tak tahu kan fil alamin innaka hamidum majid, terus dia berpaling, dia paling muka je, paling muka kanan kiri, kemudian terus beredar solat. Dia tak bagi salam, dia hanya berpaling muka saja, tuan-tuan dan puan ibu ayah. Maka sah ke tak sah solat dia? Tidak sah. Sebab yang kita pelajari ni, yang hukumnya sebut salam tu yang penting. Yang paling muka tu hukumnya adalah sunat. Yang wajibnya adalah ucapan tu, Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang paling, yang utamanya. Okey. Jadi kalau siapa yang tak sebut dengan perkataan tu, maka tidak sah. Tidak sah salamnya. Baik, tayyib. Selesai kat situ. Baik, seterusnya syarat-syarat sah memberi salam. Ni syarat-syarat sah, kan? Kita rasa salam ni dah mudah dah, tapi kita tengok syarat-syarat sah memberi salam ada 9. Okey. Banyak kan? Kita rasa simple kan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada 9 sebenarnya syarat sah memberi salam. Yang pertama, membaca dengan alif lam ma'rifah pada Assalamualaikum. Apa maksud alif lam ma'rifah ni? Alif lam ma'rifah ni kalau dalam bahasa Arab maksudnya tu, kan ada ejaan, kita tengok ejaan assalam tu dia mula dengan alif lam. Itu namanya alif lam ma'rifah. Kalau tak ada alif lam dia jadi lain, kita tak sebut assalam. Kalau tak ada alif lam, cuba kita buang alif lam, kita akan sebut apa? Salamun alaikum. Salamun alaikum. Kalau ada orang sebut macam tu, salamun alaikum, dia tak sebut yang sepatutnya assalam, dia sebut salamun alaikum. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Mesti kena ada alif lam. Assalamu alaikum. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab lebih mendalam, alif lam itu menunjukkan apa? Assalam itu dia bersifat khusus. Kalau kita sebut salam saja, dia secara umum. Kalau assalam, dia secara khusus. Salam sejahtera khusus kepada orang yang kita nak ucapkan. Baik, seterusnya nombor 2, membaca dengan dhamir kaf khitab yang bersifat jamak, iaitu ramai. Contohnya alaikum. Ni kita secara tak langsung kita belajar bahasa Arab. Jadi perkataan kat situ ada, dia kata dhamir kaf khitab. Apa maksud dhamir tu? Dhamir tu maksudnya tu, tuan-tuan puan-puan ibu ayah tu, yang perkataan kum tu. Kum tu maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Arab, kum tu ambil daripada dhamir munfasilnya adalah antum. Antum tu maksudnya mereka ataupun kamu semua. Ada beza bila kita sebut assalamualaikum dengan kita sebut assalamualaika. Kan kita baca, bila kita baca tahiyat akhir tu, assalamualaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dalam bahasa Arab tu, kalau ka tu, kaf, kemudian baris atas ka tu, ibarat macam kita bercakap dengan orang yang seorang. Dia seorang je, dan dia lelaki. Tu assalamualaika. Kalau kita sebut dengan seorang perempuan, kita sebut assalamualaiki. Kaf tu bawah, baris bawah. Kemudian kalau kita sebut assalamualaikum, itu kum tu pula maksudnya ramai. Tu beza dia. Jadi dalam bahasa Arab, dalam tahiyat akhir wajib kena sebut assalamualaikum. Tak boleh sebut assalamualaika ataupun assalamualaiki. Boleh faham tu beza dia. Tu kalau belajar bahasa Arab lebih mendalam lagi lah. Tu dhamir tu.
Baik, mudah, yang penting kita faham kena boleh sebut assalamualaikum saja. Jangan ubah kan. Walaupun kita rasa kita dah pandai bahasa Arab dah, rasa macam nak sebut assalamualaika lah, tak nak sebut kum lah, tak boleh. Okey. Sama juga kalau kita beza kalau kita bagi salam biasa, kalau salam kat luar, contoh kita nak bagi salam kat orang. Kalau kita nak jumpa, contoh kita nak jumpa dengan seorang lelaki saja, maka kita sebut assalamualaik. Kita sebut contoh assalamualaika. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak jadi masalah sebab tu luar daripada solat dan bendanya betul sebab kita sebut dekat seorang. Okey. Tapi yang terbaiknya dalam bagi salam ni, walaupun seorang, contohnya kalau saya jumpa dengan tok, saya seorang je cakap dengan tok, tetap juga yang terbaiknya kita sebut assalamualaikum. Walaupun dia seorang. Okey. Sebab dalam bahasa Arab kum tu ataupun orang ramai tu dia menunjukkan lebih takzim ataupun kita mengagungkan dia. Okey. Baik, tayyib. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, menyambung kalimah assalamu dengan alaikum tanpa ada kalimah ataupun perkataan lain di antara kedua-duanya. Okey. Assalamu, antara assalamu dengan alaikum tak boleh tambah. Contoh apa? Assalamu ya Muhammad alaikum, contoh. Walaupun rasa macam sedap, tak boleh. Okey, mesti kena wajib ucapannya itu saja, assalamualaikum. Yang keempat, membaca kedua-dua kalimah ini terus tanpa berhenti. Jika berhenti lebih daripada waktu kadar untuk menarik nafas lalu mengeluarkannya lagi, maka tidak harus dan hendaklah diulang kembali. Sama juga. Okay. Assalamualaikum tak boleh lama. Assalamualaikum. Ada berhenti sekejap. Ada betulkan suara dia dulu kan. Kemudian baru disambung warahmatullah. Maka hukumnya tak boleh. Sorry, dia bukan kat situ. Dia istilah dia kat assalam tu. Assalamu. Dia berhenti. Kemudian baru dia sebut alaikum. Maka tak boleh. Dia kena terus sambung. Waktu tu juga dia nak bersin ni. Dia dah tahan lama tu kan. Assalamu acum. Contoh kan. Alaikum. Okey, alaikum. Maka ketika itu lebih baik dia semula. Okey, sebab dia dah terputus. Okey. Itu dah macam bagi salam kat bersin. Assalamu bersin. So, alaikum. Okey, maksudnya dia punya apa? Dia punya makna tu sudahlah lari. Okey, cantiknya mula daripada awal. Okey. Sama jugalah kalau assalamu kemudian batuk kan. Contoh batuk, tiba-tiba batuk tak berhenti, lama pula. Sebaiknya mula daripada awal. Okey, assalamualaikum. Baik. Boleh Okey, baik, seterusnya. Ni ada beza dengan ni kita tengah bicarakan tentang assalamualaikum. Kalau tadi contoh assalamualaikum, berhenti sekejap, ambil nafas, warahmatullah, itu tak jadi masalah. Ni kita tengah cerita antara perkataan assalam dengan alaikum. Yang tengah-tengah tu tak boleh terlampau lama. Okay. Baik, seterusnya nombor 5. Mengucapkan salam dalam keadaan menghadap kiblat. Ni katakan, okey. Dan kita ingatkan balik bahawa menghadap kiblat dalam solat, yang menunjukkan menghadap kiblat adalah bahagian dada, bukan bahagian muka, bukan wajah kita yang menunjukkan nak menentukan menghadap kiblat. Okey. Maknanya kalau muka kita berpaling sekalipun tapi dada kita tak berpaling dari kiblat, hukumnya sah. Okey, teruskan, boleh teruskan. Okey. Baik, kemudian seterusnya nombor 6, mengucapkan salam dalam keadaan duduk. Okey. Dalam keadaan duduk. Okey, kemudian nombor 7, salam diniatkan dengan berdoa. Okey, bukan salam diniatkan untuk bermain-main ataupun salam diniatkan dengan benda-benda yang lain. Okey. Nombor 8, hendaklah dilafazkan dengan suara. Maksudnya apa tuan-tuan kat sini? Apa maksud hendaklah dilafazkan dengan suara? Macam mana tu kalau bagi salam tak gunakan suara? Ada ke gaya bagi salam tak guna suara? Baca dalam hati. Okey. Okey. Itu betul juga sebenarnya. Kena bacaan assalamualaikum ni kena kuat sikit. Okey, kena dengar sehingga telinga. Satu lagi, zaman dulu, malahan zaman sekarang kita pun orang Melayu kan. Kalau kita bagi salam, antaranya apa cara kita menunjukkan kita bagi salam? Kita tak sebut pun, tapi orang buat tu kita dah tahu dia tengah bagi salam kat kita. Contoh apa? Angkat tangan kan. Contoh angkat tangan kan. Kan daripada jauh je dia angkat tangan, tapi kita tahu lah tu maksud dia, kita ibarat macam dia bagi salam. Jadi contohnya kalau orang tu dia tak bagi salam, dia sekadar tunjuk tangan. Gitu je dia angkat tangan. Maka sah ke tak sah? Tak sah. Okey. Sebab ni ada dalam hadis Nabi tunjukkan bahawa kalau orang bagi salam dalam solat, kita tengah solat, orang bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tak kita jawab? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tak dalam solat? Tak boleh. Hukumnya
Batal sebab ibarat macam kita sedang bersembang dengan orang lain. Tapi kalau macam tu, dalam hadis Nabi sebut bahawa boleh kita balas tu dengan isyarat tangan saja. Contoh tengah solat, Assalamualaikum warahmatullahi, orang masuk masjid, kita angkat tangan boleh. Hukumnya boleh. Ibaratnya nak kata bahawasanya dalam agama kita memang angkat tangan tu ibarat macam isyarat untuk memberi salam dan menjawab salam. Okey. Kita ni kan orang Melayu ni kan tangan ni macam satu lambang yang hebat kan. Contoh nak melintas kereta kan, angkat tangan je kan. Kan, angkat tangan suruh berhenti kan, tak payah cakap pun, angkat tangan dah boleh faham. Okey, tu kuasa tangan. Okey, baik. Seterusnya yang ke-9 yang terakhir, mengucapkannya dalam bahasa Arab. Okey, kalau contoh dia tukar dalam bahasa Melayu, Assalamualaikum tu maksudnya apa? Selamat sejahtera ke atas kamu. Maka dia ubah, salam sejahtera ke atas kamu, salam sejahtera ke atas kamu. Hukumnya tak sah. Okey, apa-apa bahasa sekalipun tidak sah. Okey, wajib dalam bahasa Arab. Khalas, selesai kita. Okey, kemudian yang terakhir pengarang kata bacaan salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, maksudnya salam sejahtera dan kerahmatan daripada Allah ke atas kamu. Tayyib, selesai dekat situ bahagian syarat-syarat sah salam. Ada soalan setakat ni? Ya. Yang katakan ke Assalamualaikum yang pertama tu kita terkentut macam mana? Okey. Lepas bagi salam ke sebelum bagi salam? Dah bagi salam baru dia terkentut. Okey. Hukumnya sah ke tak sah solat dia? Dah selesai belum selesai solat dia? Ya, dah selesai. Boleh jadi tu orang dia tahan lama kan. Kan ada kadang-kadang mungkin kita pun pernah merasa waktu tahiyat akhir itulah baru terasa nak terkentut kan. Jadi tu tahan. Assalamualaikum warahmatullahi, teput keluar kan. Maka hukumnya selesai dah solat. Tapi kalau dia baru sebut assalam, keluar angin, alamak, walaupun dah 4 rakaat dia solat tetap juga tidak sah, maksudnya batal solat dia walaupun dia hanya tinggal perkataan alaikum je. Sebab belum sempurna perkataan assalam tu. Salam tu tak dapat tidak paling kurang assalamualaikum. Okey, boleh. Okey, baik. Lagi ada soalan ni? Tak ada. Okey, baik, selesai ya. Okey, baik, seterusnya. Okey, tasydid dalam salam yang paling pendek. Ni cerita pasal sabdu. Okey. Tasydid dalam salam yang paling pendek hanya ada satu, iaitu atas huruf sin dalam perkataan assalam. Okey, tu pun kena jaga macam kita katakan tadi, beza bila kita sebut assalam dengan kita sebut salamun. Ada beza. Okey. Baik, selesai. Baik, 60. Seterusnya. Memberi salam kedua ke sebelah kiri. Okay, ini pun kita dah sentuh dah sebenarnya tadi, iaitu hukumnya adalah sunat sebelah kiri. Yang wajibnya beri salam yang pertama dan kemudian berpaling ke sebelah kanan. Dalil hadis daripada Abu Humaid As-Sa'di. Okay, hadis yang sama sebenarnya tadi. Inna Rasulullah kana yusallimu an yaminihi wa an shimalihi hatta yara bayada khaddihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, hadis yang sama, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri baginda sehingga terlihat keputihan pipinya, iaitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Okey, baik. Tu saya tak perlu ulang, itu yang sudah dibicarakan tadi. Selesai, maka seterusnya muka surat 130. Maka 130, okey, gambar ni dia ulang yang tadi juga, jari telunjuk mesti tetap diangkat sehingga selesai salam yang kedua. Okey, maka ini antara yang sempurnanya. Okey. Baik, kemudian 61, berpaling muka ke kanan ketika memberi salam yang pertama dan berpaling muka ke kiri ketika memberi salam yang kedua. Hukumnya adalah sunat. Okey, ini pun sama, dalilnya daripada hadis yang sama. Okay, saya tak perlu saya ulang sebab yang tadi inilah dia. Okay, hadis yang sama yang baru kita bacakan tadi, itulah dia dalilnya, iaitu baginda Nabi akan berpaling ke kanan dan kemudian berpaling ke sebelah kiri. Okay. Kemudian ini gambar tu yang muka surat 131. Ni gambar ni, model ni ditunjukkan. Okay, kalau kita nampak lihat dia punya paling mukanya tu sehingga nampak di bahagian pipinya, secara keseluruhan pipinya. Kalau kita yang menghadap ke depan dia ni, kita boleh nampak bahagian pipinya. Sehingga itu yang mana guru-guru kita kata mudah faham,
Bila kita paling tu kita nampak kita punya bahu. Maka itulah, sampai tahap itulah dia punya berpalingnya ketika memberi salam. Tayyib. Alhamdulillah khalasna untuk berkaitan dengan memberi salam. Ya, ada soalan sebelum kita masuk rukun yang terakhir dalam solat? Ada. Ya. Kalau salah sorry ya. Kenapa salam sedangkan Nabi Muhammad salam kiri dan kanan? Kenapa diwajibkan yang sebelah kanan saja, yang kiri jadi sunat? Kenapa tak dua-dua jadi wajib sedangkan Nabi buat dua-dua? Ini tanya je lah ustaznya. Okey. Mungkin kalau tak jawab apa tak apa. Okey, baik. Soalan tu kenapa dalil ni yang kita baca tadi semuanya menunjukkan berpaling ke kanan dan juga ke kiri. Okey, tapi kenapa yang wajibnya hanya ke bahagian sebelah kanan saja? Okey, baik. Ni antara jawapannya. Sebab tu dalam hadis ni bahawa para ulama kan, mazhab, dalam setiap mazhab dia akan lihatkan, bukan bergantung kepada satu hadis ni saja, dia akan bergantung kepada hadis-hadis yang lain. Contoh kalau kita perasan, kita tengok balik yang hadis yang kita baca, ada satu tadi yang kita baca, Allahumma salli alaihi wasallam, muka surat 126. Okey. Ni pun sama juga. Okey, hadis ni pun sama juga. Baginda Nabi sebut dalam hadis ni kata ke kanan dan juga ke kiri, yang bahagian bawah tu. Okey, ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada perkataan wa barakatuh. Okay, jadi nak katanya bahawa dalam hadis ni, bahawasanya dalam hadis-hadis ni ada satu ketika para sahabat katanya macam ni, yang satunya situasinya contoh tadi wa barakatuh, yang ini pula tak ada wa barakatuh. Dan dalam hadis yang lain pula ada menyebutkan bahawa Nabi hanya berpaling ke sebelah kanan saja, kemudian Nabi tak berpaling sebelah kiri, cuma benda tu tak dimasukkan dalam ni kan. Maka ulama pun menimbang tara dan mereka menganggap bahawasanya yang wajibnya adalah sebelah kanan sahaja, sebelah kiri itu adalah sunat. Okey. Semua mazhab wallahu alam tu tak pasti. Yang lainnya kata Mazhab lain saya tak pasti. Yang kita ni mazhab Syafi'i. Okey. Okey. Apa pun kita kena faham, berpaling tu pun sendiri hukumnya adalah sunat. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Maksudnya macam kita katakan tadi, wahai kalau orang tu dia tak paling pun, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pandang depannya, dia tak pandang ke kanan pun, sah ke tak sah? Masih lagi sah. Okey, yang penting tu lafaz tu Assalamualaikum, itu yang paling kurang. Okey. Baik. Okey, lagi kalau ada soalan. Baik, kalau tak ada maka insya-Allah kita boleh sempat kita masuk yang terakhir, iaitu rukun yang ke-13. Okey, rukun terakhir dalam solat iaitu tertib. 62. Tertib iaitu mengerjakan sekalian rukun solat itu satu persatu dengan mendahulukan rukun yang dahulu dan mengemudiankan rukun yang kemudian. Okay. Dalilnya berdasarkan pada hadis kisah al-musi' solatuhu, orang yang tidak sempurna dalam solatnya. Okay, kalau tuan-tuan ibu ayah perasan, sepanjang kita belajar dalam kitab ni, banyak sebenarnya hadis-hadis yang diambil daripada situasi ni, iaitu yang mana Nabi pernah menegur seorang sahabat ni yang dia tidak sempurna dalam solat dia. Yang mana Nabi nampak dia solat, kemudian Nabi kata solat balik. Mudah faham mafhum hadis tu, Nabi kata solat balik. Kemudian hadis tu panjang. Hadis tu ni antara potongan hadis tu. Okey, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada sahabat tu cara solat yang betul dengan menggunakan perkataan summa. Okey. Summa ni maksudnya kalau dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita, maksud summa ni kemudian. Okey. Sebab dalam bahasa Arab ni, Allahumma salli alaihi wasallam, specialnya bahasa Arab ni, perkataan summa dia ada juga perkataan yang lain. Contoh yang perkataan yang lain dalam bahasa Arab lebih kurang summa ni fa. Kan perkataan fa tu, fa baris atas fa. Fa tu maksudnya kalau dalam bahasa Arab maka. Tapi indahnya bahasa Arab, ada beza antara fa dengan summa. Walaupun maksudnya sama, tapi ada beza. Summa ni tuan-tuan puan-puan ibu ya, bila kita sebut perkataan summa, iaitu bila kita buat sesuatu, summa maksudnya kita terus kena buat yang keduanya. Okey, contoh nanti kita akan baca. Okey, contoh rokok summa sujud, rokok summa i'tidal. Okey, contoh rukuk kemudian terus i'tidal. Beza kalau kita katakan fa. Kalau fa, maka dia lagi kena lagi segera daripada summa. Okay. Kan kita faham kalau kita rokok dalam mazhab Syafi'i, rokok serta i'tidal. Dia tak boleh cepat-cepat rokok terus i'tidal, tak boleh.
Jadi perkataan summa tu menunjukkan dia kena rukuk dengan tenang. Kemudian summa, kemudian barulah dia i'tidal. Kemudian barulah dia sujud. Beza dengan fa. Kalau fa kena cepat-cepat. Contoh. Contoh ayat ayat berkaitan dengan solat Jumaat. Okey. Yang mana? Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-solah, apabila sudah dipanggil untuk datang solat azan, fas'au. Okey, ada perkataan tu fa, fas'au ila zikrillah. Okey, yang mana Allah kata fas'au, cepat-cepat pergilah kamu pergi berzikir kepada Allah, wazarul bai', kemudian tinggalkanlah kamu punya berjual beli. Jadi ulama faham kat situ, bila azan saja wajib umat Islam semua orang lelaki semua wajib kena pergi cepat-cepat pergi solat dan kena tinggalkan jual beli. Maknanya kat situ ulama faham, bila lepas saja azan, mula je Bilal kata Allahu Akbar untuk solat Jumaat, berjual beli waktu tu hukumnya adalah jadi haram untuk lelaki. Hanya dengan perkataan mana ulama faham? Perkataan tu huruf fa kat situ. Okey. Jadi perkataan kat sini dia gunakan summa. Ni indahnya bahasa Arab, okey. Walaupun perkataannya sama tapi maksud mendalamnya berbeza. Baik. Kemudian summa, pengarang kata perkataan summa ini menunjukkan melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan dengan tertib, iaitu setelah suatu pekerjaan atau perbuatan dibuat dengan sempurna. Nampak perkataan dia, dibuat dengan sempurna, barulah dilakukan pekerjaan atau perbuatan lain selepas itu. Maksudnya tak perlu terkejar dalam solat. Maka di dalam hadis tersebut yang panjang, baginda bersabda, inilah hadis ni yang mana Nabi katakan, iza qumta ila solati fakabbir, summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa irfa' hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tastawa qa'iman, summa fa'al zalika fi solatika kulliha. Kemudian ada lagi sambungan hadis ni. Maksudnya apabila kamu hendak memulakan solat, maka bertakbirlah. Kemudian tu terjemahan summa tu kemudian bacalah apa-apa yang mudah bagi kamu daripada Al-Quran. Kemudian rukuklah sehingga tenang kamu dalam rukuk. Kemudian angkatlah daripada rukuk sehingga kamu lurus berdiri, ataupun istilah kita i'tidal. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian angkatlah daripada sujud sehingga kamu tenang duduk, ataupun istilah kita duduk antara dua sujud. Kemudian sujudlah sehingga kamu tenang dalam sujud. Kemudian angkatlah daripada sujud sehingga kamu lurus berdiri. Kemudian lakukanlah seperti perkara itu dalam solatmu kesemuanya. Maka tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah, jelas kat sini bahawa hadis ni menunjukkan bahawa Nabi secara jelas Nabi sebut satu-satu. Jadi itulah maksud tertib. Dah habis bertakbir, kemudian kena rukuk, baca ayat sedikit daripada ayat Quran, kemudian barulah rukuk, kemudian barulah i'tidal. Maka tertib ni maksudnya apa? Kita tak boleh langkau-langkau. Okey? Tak boleh mula-mula rukuk lepas tu terus pergi sujud, daripada sujud kemudian terus pergi bangun balik tanpa duduk dan sebagainya. Tak boleh. Kalau perasan sebelum ni kita ada jumpa perkataan, ada beza antara tertib dengan mualah. Tertib dengan mualah. Kalau sebelum ni kita ada pelajari beberapa tempat yang mana kena mualah. Mualah ni maksudnya apa tuan-tuan? Mualah ni hukumnya sunat. Mualah ni adalah dia maksudnya berturut-turut. Beza dengan tertib. Tertib ni pula maksudnya ikut turutan ataupun susunan. Ada beza tak? Ikut turutan dengan berturut-turut. Ada beza. Mualah ni berturut-turut maksudnya kena sentiasa berturut-turut buat. Contoh mualah adalah yang mana kita sebutkan dalam sebelum ni, syarat sah Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, tertib tu dah pastilah kena ikut susunan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Kemudian dia bersifat mualah, mesti kena berterusan ataupun berturut-turut. Tak boleh berhenti lama kemudian baru sambung balik. Berhenti lama, sambung balik. Maka ada beza antara tertib dengan mualah. Jadi yang dalam rukun tertib. Okey, baik. Soalan berkaitan dengan baca surah Al-Fatihah kemudian menguap. Tengok kadar menguapnya tu. Lama ataupun sekejap. Nak tentukan lama sekejap, kita sendiri yang tentukan. Dia tak ada
5 saat tu kira lama sekejap tak? Okey. Maksudnya kita sendiri anggap, okey, kalau menguapnya sekejap je dalam 2-3 saat, maka tu tak jadi masalah. Okey. Tapi menguap tu jangan menguap tu dalam contoh ayat tu dah habis. Contoh Ar-Rahmanir Rahim menguap. Sekejap. Boleh sambung Maliki Yaumiddin. Tapi kalau contoh dia iyyaka na'budu menguap. Boleh tak ada sambung balik? Wa iyyaka nasta'in? Tak boleh. Tak boleh. Kena patah balik iyyaka na tu. Bukan patah balik daripada alhamdulillah. Okey, patah balik yang ayat tu. Okey. Kalau macam tu tak boleh. Kalau ayat yang mana keadaan tu dia terputus waktu tak habis lagi satu ayat tu tak boleh. Tapi kalau dia terputus sekejap di antara ayat-ayat tu boleh. Boleh faham okey, baik. Khalas, selesai kita. Okey, kemudian syarat-syarat sah tertib. Okey, syarat-syarat sah tertib yang terakhir, yang pertama satu saja syarat sah tertib, iaitu tertib di antara semua rukun solat tanpa mendahulukan rukun yang sepatutnya dikemudiankan. Okey. Okey tuan-tuan, okey, tertib ni lah yang paling mudah kita faham. Okey, maksudnya ikut turutan. Budak-budak pun kalau dalam peperiksaan tu kan contoh kan, rukun solat ada 13, senaraikan 5 daripada rukun solat 13. Selalu itulah dia jawab tertib kan. Sebab tertib tu dalam semua rukun kan. Kita ni dalam ibadah kita semua ada tertib, betul. Kita ambil wuduk, salah satu syarat rukun wuduk tertib. Kita apa lagi? Puasa tak ada lah. Okey. Yang melibatkan ada turutan-turutan tu tertib. Contoh mandi. Okey, mandi wajib. Salah satu syarat sah rukunnya adalah tertib. Budak-budak selalu itulah yang paling senang dia jawab tu Ustaz kan. Tertib. Okey. Tapi apa pun tertib ni penting. Okey, kena ikut turutan. Tayyib. Alhamdulillah, selesailah kita untuk rukun-rukun solat, iaitu sebanyak 13 rukun solat dalam mazhab Syafi'i. Okey, ada soalan tak sebelum kena pula tu ada bunyi. Okey. Ada soalan tak ada? Okey, tak ada, kita habiskan sikit lagi. Tengah sembahyang, orang salah tu waktu tamu datang tu, cara yang terbaik macam mana? Semula macam mana tak? Waktu sembahyang itu orang datang kita tahu. Masuk sembahyang pilih. Okey, kita tengah solat orang datang. Orang datang bagi salam, tetamu datang lah kan. Jadi apa nak buat? Nak teruskan ke ataupun nak berhenti? Macam tu. Hukumnya kena teruskan. Okey, kalau untuk orang yang biasa, maksudnya tak kisahlah sesiapa, tetamu datang, tak boleh kita memberhentikan solat tu sesuka hati. Melainkan memang perkara tu dah darurat. Contoh, ni bukan cerita pasal tetamu tu dia tak sampai tahap darurat. Okey. Contoh, anak kita depan mata dah nak kena bunuh. Contoh. Mana perlu kita utamakan? Terus solat ke tengok anak tu kena bunuh, ke kita berhenti terus selamatkan anak? Ataupun ketuk pintu terlalu kuat, malam dia cemas lah rakyat, itu dia malangkan dia. Termasuk Ustaz. Yang luar tu dalam keadaan cemas. Contoh sama lah tu. Kalau contohnya tadi yang anak depan bunuh, ataupun contoh ayah ada orang nak ni, contoh nak bunuh apa, contoh benda yang terlampau cemas, benda yang kita anggap benda tu darurat. Maknanya kalau kita tak buat benda tu waktu tu, maka boleh menyebabkan mudarat yang lain. Maka baru boleh berhenti. Kalau sekadar Assalamualaikum Assalamualaikum sekadar orang nak datang rumah, tu kita kena teruskan solat juga. Okey. Melainkan kecemasan yang melibatkan nyawa dan yang lain-lain yang kita anggap itu darurat, baru boleh berhenti solat. Okey. Ataupun yang satu lagi yang mana jelas yang ulama sebut, kalau ibu panggil kita, ibu kita, bukan ibu orang lain, ibu kita sendiri. Okey. Kita tengah solat sunat. Solat sunat ibu panggil. Bang, mari sini. Bang, pergi kedai jap, contoh. Biasa ibu panggil kena pergi kedai kan. Maka ke situ boleh. Untuk solat sunat boleh berhentikan. Kena jawab panggilan ibu dulu. Masya-Allah, itu kehebatannya seorang ibu. Okey, tapi solat wajib tak boleh. Solat wajib kita tak boleh sesuka hati untuk memberhentikan solat. Mesti kena selesaikan solat. Okey. Walaupun rasa tak khusyuk. Ni pun ada juga, ada orang perangai macam tu kan. Ada situasi macam tu kan. Pernah tengok kadang orang Allahu Akbar, tiba-tiba dia berhenti solat, dia keluar solat kan. Dia angkat takbir balik, Allahu Akbar. Tanya, kenapa? Tadi dah angkat takbir, dah baca sikit, kenapa tiba-tiba berhenti? Tak khusyuk. Cakap sebab tak khusyuk. Allah, tak boleh. Okay? Walaupun kita rasa tak khusyuk waktu tu, kalau nak cerita tak khusyuk, Allah, nanti sujud nanti kan tak khusyuk, takkan kita nak keluar balik.
Kalau betul-betul lah tuan-tuan nak kira khusyuk tak khusyuk, kita ni sudah sampai ke sudah memang asyik keluar masuk solat saja, betul tak kan? Sebab nak kira khusyuk ni Allah Akbar, para sahabat pun susah nak sampai tahap khusyuk. Ini kan kita pun lagi lah memang mencabar nak sampai tahap khusyuk. Jadi tak boleh punca keluar tu sebab tak khusyuk, tak boleh. Okey, tak boleh sesuka hati. Melainkan memang jelas Allahu Akbar, kemudian dia keluar. Kenapa keluar? Sebab tadi yakin salah niat. Contoh, tu boleh kan? Contoh dia nak solat maghrib, dia angkat takbir, sahaja aku solat fardu isyak, dalam hatinya sebut solat fardu isyak. Jelas. Kat situ memang kena keluar balik sebab memang batal. Sebab dia bukan solat untuk solat isyak, dia solat maghrib. Waktu tu boleh terus dia batalkan solat. Okey. Alang-alang juga cerita pasal batal solat. Contoh ada orang persoalan. Contoh kalau dia nak keluar daripada solat, adakah perlu dia memberi salam? Kan kita bicarakan solat ni mula takbir, hujungnya adalah salam. Okay. Jadi contoh kalau orang tu tengah solat, tiba dia terkentut, dia nak keluar solat, perlu tak dia bagi salam lagi? Kemudian dia keluar, hukumnya tak perlu. Sebab apa? Sebab bila dia dah kentut tu, dia dah keluar sesuatu daripada dua jalan, depan ataupun belakang, maka itu salah satu perkara membatalkan solat. Dia dah batal dah solat dia. Jadi kalau dia bagi salam tu pun sebenarnya itu tak masuk dalam perkara dalam solat sebab dia dah batal. Maka kalau macam itu terus keluar, tak perlu memberi salam. Okay. Jadi sebab tu tadi kita baca syarat sah solat, tak ada solat dalam keadaan tak ada salam dalam keadaan berdiri. Walaupun nak keluar solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada. Okey, salam tu dalam keadaan duduk. Okey, boleh? Tayyib. Okey, maka satu lagi boleh tuan-tuan, kita habiskan di sini. Okey, kita habis sampai 134. Okey, satu lagi ni yang 63. Okey, ini sebagai penutupnya untuk apa yang diceritakan oleh pengarang berkaitan dengan dalam ketika solat. Akhir sekali, mengusap muka selepas salam. Okey, hukumnya sunat. Okey, bukan wajib. Okey, dibolehkan. Okey, istilah yang digunakan oleh pengarang, dibolehkan mengusap muka selepas salam kedua, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma azhaba anni alhamma wal hazan. Okey, cuba hafal ayat ni sebab tak susah sebenarnya. Okey, asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma azhaba anni alhamma wal hazan. Maksudnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan selain daripada Allah. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Allahumma, ya Allah, azhab anni, hilangkanlah daripadaku, alhamma, segala kegundahan, wal hazan, dan segala kedukaan ataupun kesedihan. Okey. Ni doa ni dibaca waktu kita sedang mengusap muka kita tu, muka kita selepas salam yang kedua. Dalilnya, ini menjadi perbahasan di kalangan ulama dan juga ada orang mempertikaikan, ada hari ni orang mempertikaikan kenapa kena usap muka selepas salam. Maka hari ni kita nampak dalilnya. Ada dalilnya. Dalilnya diambil daripada Ibnu As-Sunni, menyebutkan di dalam kitab Amal Al-Yaum Wal Lailah. Okey, maksudnya kitab maksud nama kitab tu amalan-amalan ketika pada siang hari dan juga pada malam. Muka surat 35, bahawa Sayyidina Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qada salatahu masaha jabhatahu biyadihil yumna summa qala asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma azhab anni alhamma wal hazan. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada solat, baginda mengusap dahinya dengan tangan kanan sambil mengucapkan, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah selain daripada Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Ya Allah, hilangkanlah daripadaku segala kegundahan dan kedukaan. Riwayat Ibnu As-Sunni, Al-Bazzar, At-Tabrani dan Ibnu Adi. Okay. Jadi caranya macam mana? Tengok yang apa? Model ni sahabat ni dia tunjukkan. Okay. Antaranya, ada kata mula daripada bahagian dahi sampai ke bawah. Ada juga guru kami ajar daripada atas, ke atas kepala, kita terus bawa usap terus ke bawah sampai bahagian dagu, dengan kita bacakan doa yang tadi. Okey. Bermakna para sahabat katakan, Anas bin Malik kata Nabi pernah buat perkara tersebut walaupun Nabi tak sentiasa buat. Okey. Nabi buat hanya pada waktu tertentu saja Nabi buat perkara ni. Okey, maka tetap juga Nabi pernah Nabi buat. Okey, maka itu boleh dikatakan sebagai salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Okey, ala kulli hal, alhamdulillah kita selesailah kita berkaitan dengan kitab ini berkaitan dengan rukun-rukun dalam solat sebelum
ketika dan juga selepas solat. Maka insya-Allah pada kelas akan datang kita ada beberapa lagi, iaitu pengarang dia masukkan, dia buat tambahan pencerahan terhadap beberapa perkara khilafiyah tentang solat. Yang mana dalam bab solat ni ada beberapa khilaf. Nanti kita akan ceritakan apa maksud khilaf, okey. Iaitu perbezaan pendapat di kalangan ulama dan juga di kalangan mazhab. Ada beberapa perkara yang ada perselisihan pendapat. Maka itu akan kita akan bacakan pencerahan tersebut pada kelas akan datang insya-Allah. Baik, tayyib. Okey, sebelum kita tutup ada soalan? Tak ada. Maka kalau tak ada, alhamdulillah, moga kita mendapat manfaatnya dan insya-Allah sama-sama tuan-tuan puan-puan ibu ayah kita mengamalkan solat kita betul-betul mengikut kaedah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan supaya solat kita ini bukan sekadar daripada sudut fi'il, daripada sudut perbuatan sahaja. Moga-moga solat kita ini juga dihadirkan dengan hati kita, dan seterusnya moga solat kita ini tidak sia-sia, yang mana solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah taala. Amin. Baik, maka pada kelas akan datang insya-Allah kita akan teruskan kelas kita pada tahun hadapan. Okey, tahun hadapan terus. Okey, kita dah bulan 11 dah, macam lama je dah. Okey, bermakna bulan 12 kita tak ada kelas. Insya-Allah saya akan menunaikan ibadah umrah pada pada pertengahan bulan 12. Jadi mula daripada pertengahan bulan 12 sampailah habis bulan 12 tu cuti lah. Cuti. Okey. Jadi insya-Allah untuk tempat ni kita akan untuk kuliah di sini kita mula tahun hadapan pula pada bulan Januari insya-Allah. Okey, baik. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Mana yang baik datang daripada Allah, mana yang lemah saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kesilapan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.